Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan membincangkan tajuk geografi bagi subtajuk bab 5 iaitu bumi bersama saya Puan Rodiana binti Ramli daripada SMK Taman Desa Skudai. Okey, pelajar, kita akan mula dengan topik yang paling mudah iaitu pecahan benua. Okey, kita ada 7 benua di muka bumi ini. Okey, dimulai dengan benua Asia, kedua benua Afrika, ketiga benua Amerika Utara, keempat benua Amerika Selatan, kelima benua Antartika, keenam adalah benua Eropah dan yang terakhir adalah benua Australia. Setiap benua yang wujud ini dia ada kelebihan tersendiri ataupun ciri-ciri yang berbeza daripada benua yang lain lah. Okey, contohnya bagi benua Asia, ianya adalah benua yang terbesar di dunia dengan keluasan 55.8 juta kilometer persegi. Manakala kedua yang terbesar adalah benua Afrika dengan keluasan 30 juta kilometer persegi. Kelebihan benua Amerika Utara ini adalah benua ketiga terbesar di dunia dengan keluasan sebanyak 24.5 juta kilometer persegi. Manakala benua Amerika Selatan adalah benua keempat terbesar di dunia dengan keluasan 17.8 juta kilometer persegi. Okey. Dan kelebihan benua Antartika ialah benua yang terletak paling selatan, keluasannya adalah 10.4 juta kilometer persegi. Kalau pelajar tanya saya, cikgu, selatan tu kat mana? Sebab kita tak masuk lagi tajuk tu kan. Okey, jadi selatan tu berada di sebelah bawah. Kalau kita tengok utara sebelah atas, maka selatan ada di bawah. Jadi Antartika ni terletak di sebelah bawah dalam peta dunia. Manakala benua Eropah adalah benua kedua terkecil di dunia dengan keluasan 10.4 juta kilometer persegi. Dan benua yang paling mendatar ni maksudnya flat. Yang kurang gunung ganang, tanah tingginya kurang, itu maksud perkataan mendatar adalah benua Australia dengan keluasan dalam 7.6 juta kilometer persegi. Bagi lautan pula, ada 7 lautan yang pelajar perlu ingat. Kena pasti kedudukannya. Okay, pertama adalah lautan Pasifik, yang kedua adalah lautan Arktik, ketiga lautan Atlantik, keempat lautan Hindi, kelima lautan Selatan, yang keenam adalah laut Cina Selatan dan yang ketujuh adalah laut Sulu. Dan kita ada 2 selat yang perlu pelajar ingat. Pertama, Selat Melaka dan yang kedua adalah Selat Teberau. Selat Teberau terletak di antara Johor dan juga Singapura. Ini tiap-tiap hari pelajar boleh nampak sebelah Singapura, sebelah border Malaysia saja. Manakala Selat Melaka itu terletak di antara Pulau Pinang dan juga sempadan daratan Pulau Pinang. Itu seberang Perai dan juga Pulau Pinang. Sama macam benua, lautan dan juga laut utama dan selat ni ada ciri-ciri keistimewaannya yang pelajar kena ingat. Pertama, ingat nama, jangan tukar nama. Yang kedua, kedudukan, jangan tertukar kedudukan. Dan yang paling penting sekali, ingat apakah ciri-ciri keistimewaan bagi setiap lautan, lautan utama dan selat. Okey, pertama, lautan Pasifik adalah lautan yang terbesar dengan purata kedalaman 4,300 meter. Manakala laut Arktik merupakan laut terkecil dan tercetek berdekatan dengan kutub utara. Macam cikgu kata tadi, kutub utara berada di sebelah atas peta, manakala selatan bawah. Jadi kalau kata laut Arktik berada di kutub utara, maka dia duduk di sebelah atas peta. Manakala perkataan tercetek bermaksud kedalaman yang paling sikit ataupun paling rendah.
Dia tak begitu dalam. Yang paling tidak dalam kata lain. Itu masuk perkataan tercetek. Daripada dasar dia sampai permukaan air. Dia tak dalam. Okey. Kemudian lautan Atlantik, kedua terbesar di dunia, memanjang dari arah utara ke arah selatan dan membentuk seakan-akan bentuk S. Manakala lautan Hindi adalah lautan ketiga terbesar, bersempadan dengan benua Asia, Afrika dan juga Australia, dengan kedalaman 3,900 meter. Okey, kalau para pelajar ingat, strategi MH370 ni dikaitkan dengan lautan inilah, lautan Hindi. Kemudian lautan selatan adalah lautan yang mengelilingi benua Amerika. Okey, benua Amerika ni termasuklah benua utara dengan Amerika Selatan dengan Amerika Utara. Manakala Laut Cina Selatan dalam lingkungan lautan Pasifik, merangkumi perairan bermula dari Selat Melaka hingga ke Selat Taiwan. Manakala Laut Sulu terletak di barat daya Filipina, berhampiran Pulau Borneo. Jadi pelajar jangan risau kalau cikgu saya tak ingat barat daya. Okey, jadi jangan risau, kita akan buat ulang kali tajuk itu. Yang penting sekarang ni kita tahu dia duduk di barat daya Filipina. Berhampiran dengan Pulau Borneo, maksudnya menghampiri. Okey, menghampiri Malaysia. Selat Melaka terletak di perairan antara semenanjung Malaysia dengan Pulai Sumatera Indonesia. Ianya adalah selat terpanjang di dunia. Kalau senang awak nak tengok mana cikgu Selat Melaka ni, dia sepanjang-panjang sepanjang-panjang sebelah barat Malaysia, daripada Perlis sampai ke Johor. Okey, dan kita paling senang nak ingat adalah di antara di antara Pulau Pinang dan juga Tanah Besarnya lah, iaitu seberang perai yang terletak bertentangan dengan Pulau Pinang. Manakala yang terakhir adalah Selat Teberau. Okey, Selat Teberau adalah kawasan perairan yang sempit yang memisahkan semenanjung Malaysia dan Singapura. Ini memang tiap-tiap hari awak nampak lah, macam saya terang tadi dalam peta. Okey, jadi apa beza laut utama dengan selat? Lautan ni maksudnya yang orang kata beza dengan perkataannya adalah sea and ocean. Jadi ocean ni lagi besar, jadi lautan utama ni lebih besar lah. Okey, kalau laut ni maksudnya biasa ataupun yang kecil berbanding dengan lautan. Lautan ni adalah tujuh utama yang saya sebut tadi. Manakala selat ni adalah laluan yang sempit di antara dua buah negara ataupun di antara pulau dan juga daratan utama. Okey pelajar, kita dah belajar tentang nama-nama benua dan juga nama laut dan lautan utama serta selat lah di dunia. Sekarang kita akan belajar bagaimana terbentuknya benua ini di muka bumi ni. Okey, dan kesan itu ataupun tindakan ataupun proses di mana terbentuknya benua ini dinamakan sebagai hanyutan benua. Dan hanyutan benua ini merujuk kepada pergerakan plat. Dan plat ini sebenarnya adalah kerak bumi, ataupun lebih mudah kita kata kerak bumi yang dikenali sebagai plat. Okey, dan plat ini terbahagi kepada dua, iaitu plat daratan dan juga plat lautan. Apa yang menyebabkan plat ini bergerak ataupun berubah kedudukannya adalah disebabkan oleh pengaruh arus perolakan di lapisan mantel yang menyebabkan plat bumi bergerak. Kita dah belajar dulu dalam tajuk 4 itu lapisan bumi, iaitu pertama kerak bumi, mantel, kemudian teras bumi. Jadi yang ini yang mempengaruhi pergerakan plat daratan dan plat lautan sehingga terbentuknya benua yang ada sekarang.
Pergerakan kerak bumi ini melibatkan proses pertembungan dan percapahan. Kalau kita lihat daripada video yang dulu, pertembungan ni maksudnya dua pergerakan yang bertembung dengan secara berdepan. Maksudnya ia masuk ke dalam kanan dan kiri. Dia menolak benda itu bagi bertembung. Secara berdepan lah, nanti kata yang senang pelajar nak faham. Manakala percapahan adalah pergerakan keluar, menolak keluar. Dia makin berkembang. Jadi itulah kata kunci yang perlu anda ingat dalam tajuk ini. Itu hanyutan benua yang menyebabkan terbentuknya benua. Pertama, plat daratan, plat lautan, pengaruh arus perolakan kepada lapisan mantel dan juga proses itu, iaitu proses pertembungan dan proses percapahan. Slide yang berikutnya akan menunjukkan pergerakan benua itu yang dinamakan sebagai hanyutan benua. Proses yang berikutnya dinamakan sebagai gunung lipat. Gunung lipat adalah satu contoh pergerakan pertembungan. Pergerakan dan pertembungan yang berlaku apabila terdapat dua mampatan pada kerak bumi. Tolakan serta himpitan dua plat dari arah bertentangan akan menyebabkan kerak bumi termampat, seterusnya membentuk bandaran gunung lipat. Dalam arti kata lain, pergerakan yang saya sebutkan tadi iaitu secara berhadapan. Satu tolak ke arah daripada arah kanan, satu lagi tolak daripada arah kiri. Jadi dia mampat di bahagian tengah, maka terbentuklah bandaran gunung lipat. Okey, slide yang berikutnya akan menunjukkan pada pelajar contoh-contoh pergerakan gunung lipat, iaitu kesan daripada mampatan plat. Kesan yang ketiga adalah Gunung Bongkah. Gunung Bongkah adalah contoh daripada pergerakan bercapah. Terbentuk akibat pergerakan kerak bumi yang disebut gelinciran atau sesaran.
Biasanya berlaku di sempadan plat bumi, di dataran atau di lautan akibat pengaruh daya tegangan atau mampatan. Maksudnya end result, bongkah itu makin mengembang ataupun makin bercapah, dia makin berkembang dan menyebabkan bongkah itu terpisahlah ataupun jatuh sebahagian daripada struktur utama dia. Slide yang berikutnya akan menunjukkanlah contoh pergerakan gunung bongkah. Okey, kesan yang keempat adalah kesan gempa bumi. Saya rasa ini senang pelajar nak faham, senang nak ingat sebab selalu keluar dalam berita. Jadi berlaku apabila wujudnya daya tekanan akibat pertembungan dan himpitan antara plat. Proses tersebut akan menghasilkan gegaran di kawasan sepadan plat dan gempa bumi di dasar laut berpotensi menyebabkan tsunami. Maksudnya, pertumbungan yang berlaku dalam keadaan sangat cepat dan menyebabkan gegaran yang besar. Slide yang berikutnya menunjukkan contoh daripada pergerakan gempa bumi. Berikut adalah contoh kejadian tsunami.
Kesan terakhir daripada pergerakan gerak bumi adalah gunung berapi. Dan ini pun pelajar senang sangat nak faham. Cuma kita perlu tahu prosesnya lah. Gunung berapi berlaku apabila pertembungan dua plat yang mewujudkan zon benam. Maksudnya bila zon benam, bahagian tengah gunung itu terbenam ke bawah dan membuka laluan kepada mantel. Salah satu plat akan terjunam ke bawah, seterusnya bertemu dengan lapisan mantel. Proses tersebut akan membentuk magma dan lava. Plat yang terangkat akibat pertembungan akan membentuk gunung dan rekahan. Cecair magma akan mengalir keluar memenuhi rekahan pada plat bumi, seterusnya membentuk gunung berapi. Jadi video yang berikutnya akan menunjukkanlah aliran magma dan juga bagaimana pertembungan itu berlaku.
Okey, para pelajar, jadi saya harap bahan yang diberikan ni bersama penerangan ya dapat memberi pemahaman yang lebih jelaslah kepada para pelajar. Jadi saya harap sangat dan saya memberi peluang untuk pelajar ulang semula PBD, dan yang belum menyelesaikan tugasan harap dapat selesaikannya lah. Okey, jadi sekian, terima kasih. Semoga bahan yang disediakan dapat membantu dalam menjawabkan tugasan yang diberi. Okey, Assalamualaikum. Bye.